Kerusi N70 Semelaju terletak di bawah dua pentadbiran bahagian. Satu, bahagian Miri dan kedua, bahagian Bintulu. Jumlah penduduknya kira-kira 100 lebih ribu orang. Dan kawasan N70 Semelaju juga dibagi kepada dua kawasan yang mana landscape dan tumpuannya berbeza. Pertama, kawasan industri dan kedua, kawasan luar bandar yang melibatkan aktiviti pertanian. Bagi kawasan dan kawasan industri pula dibagi kepada dua zon. Pertama, zon perindustrian Kedurung, dan di dalam zon perindustrian Kedurung terletak sebuah pelabuhan laut dalam, iaitu Pelabuhan Bintulu. Dan di kawasan ini juga terdapat beberapa luji yang berasaskan gas dan minyak, seperti MLNG, luji Shell MDS. Kawasan industri yang kedua adalah Taman Perindustrian Semelaju. Dan dalam Taman Perindustrian Semelaju terletak ada beberapa kilang yang berasaskan industri berat, seperti press metal, OM Piralloy, Sekura Piralloy, Pertama Piralloy, Osim, dan juga kilang Malaysian Phosphate Additive yang sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada awal tahun 2022. Dan ingin juga saya kongsikan pada kali ini bahawa kita ada satu kilang yang akan dibina di kawasan Taman Perindustrian Semelaju, iaitu Steel Power Plant. Ini adalah steel power plant yang terbesar di Asia Tenggara yang akan dibina dengan menggunakan jumlah pelaburan lebih daripada 13 bilion RM, dan land clearing ataupun kerja-kerja land clearing sedang bermula dan dijangka siap sepenuhnya nanti pada tahun 2024. Dan ingin juga saya kongsikan pada kali ini, dalam tempoh lebih kurang 5 tahun ini, banyaklah yang telah berlaku pembangunan dan pembaruan yang telah berlaku dalam kawasan N70 Semelaju. Pertamanya, naik taraf Jalan Hulu Suai sepanjang 19 km. Jalan ini kita bina gunakan teknologi yang terbaru, CIPR namanya, dan pertama kalinya diguna pakai di negeri Sarawak. Dan jalan ini juga jika sudah siap nanti akan memberi manfaat kepada penduduk daripada 15 buah rumah panjang dan kampung. Dan kawasan ini juga kita ada 4 buah sekolah, SK Tegaging, SK Goyang, SK Sebatu dan SK Iran. Dan juga kita ada sebuah klinik desa dan 4 buah rem, iaitu pusat pengumpulan tandan segar kelapa sawit. Dan jalan ini jika sudah siap nanti digunakan untuk kita mengeluarkan buah kelapa sawit dari pekebun-pekebun kecil.
yang kini tidak kurang daripada 5,000 tan setiap bulan yang dikeluarkan menggunakan jalan ini. Kawasan-kawasan Simelaju, semua rumah panjang telah diberi YB semua peruntukan dengan secukup-cukupnya. Terutama sekali rumah panjang saya. Rumah panjang saya YB memeruntukkan dari, boleh dikatakan 60%. 60% rumah panjang yang baru didirikan adalah diberi peruntukan YB. Mayu utai projek bak rumah aku di Gagak ya tahun 2017 subak lepas ia jadi wakil rakyat kami itu bisik jalai projek bak rumah panjang aku masuk 1 kilometer aku bisik 750,000. Lepas harinya lalu bisik aku diberi ya payet air. Payet air kami pun bisik diberi ya tahun 2018. Mita udah dipasang tang laban penanggul hari orang ngagak pan Borneo tu. Agi mega baka api elektrik. Aku udah minta api elektriknya tahun 2009. Lalu nadai de kibuah kurang. Nyoya jadi wakil rakyat kami dia tu, kami udah bisa api elektrik. Baru 2010 atau kemarin kami udah bisa api. Jadi kami amat berbangga hati, laban ia sigi amat tungkul selumus, ngari ke kami menuan itu, alu ngari ke kumpul lah. Laban aku berbesar terima kasih ngagaya, age meya kerja keras. Pembangunan dalam kampung ini sudah banyak dibantukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, ialah seperti Sekolah Tadika, Kampung Penan Muslim, Tamu Kampung Penan Muslim, Pusat Internet Kampung Penan Muslim, Dewan Serbaguna Kampung Penan Muslim, Masjid Tur Falah Kampung Penan Muslim, jalan raya, elektrik dan wifi, telefon rumah ke rumah telah diberi oleh kerajaan negeri dalam projek-projek yang dibantu oleh JKK bersama-sama dengan pejabat daerah YB. Kami seperti YB Majang juga kali ini tidak ketinggalan dengan pejabat daerah, pejabat residen, JKR, BDA telah membantu Kampung Penan ini untuk membangunkan kampung ini supaya dia nampak ceria. 2 kilometer dari jalan besar rumah panjang aku. Jadi rumah panjang aku tu bisa 65 pintu. Jadi jalannya dia Gagak Datuk Majang Anak Renggih lah. Jadi kos jalan aku nya subak bisa 125 juta. Kos jalan aku nya dia Gagak Datuk YB Majang lah. Jadi electricity kami pun diberi YB Majang megak. Jadi bisik kos 800,000. Jadi rumah panjang aku nya bisik dia bantu sidak yang kena cara grant ke. Jadi kena ngagak rumah biro wanita bisik 200,000. Kos diberi Datuk Majang Anak Renggih. Jadi kami mereka puji staf basa ngagai ya berterima kasih laban ya ke uliah nitiah ke adat ke dekat kami segi nyukung yang penuh. Harap ke berpilih raya toilah ngarap ke majoriti lebih mayu lah. Ingin juga saya kongsikan yang berkaitan dengan pendidikan. Pada tahun 2021, bermula pada tahun 2021, SMK Semelaju telah bermula dibina di kawasan ini, tapak yang hampir dengan apa yang saya berdiri inilah, dan dijangka siap pada tahun 2023. Dan manakala SK Semelaju pula sedang rancak dalam pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2022. Dan dengan siapnya 2 buah sekolah yang baru ini nanti akan membantu untuk kita mengurangkan
jumlah pelajar yang perlu turun dari kawasan di luar bandar ini ke bandar Bintulu. Dan sudah tentu ramai ibu bapa yang menunggu, yang menanti-nanti bilakah sekolah ini akan dibuka. Dan saya telah bagi tahu ibu bapa sekolah ini SK Semelaju jika siap pada tahun 2022 dan diharap ia dapat digunakan pada tahun 2023 dan SMK Semelaju mungkin dapat digunakan pada tahun 2023 ataupun kalau tak sempat mungkin awal tahun 2024. Kita faham YB Datuk kita, dia sangat menekankan dari segi sosial, ekonomi, pertanian dan tak kurang lagi juga dari segi pendidikan. Dan Datuk dia sering mengatakan pendidikan sangat-sangat penting kepada kita di penduduk di kawasan Semelaju supaya kita dapat mengambil peluang. Dan seperti yang kita faham sekarang ini, banyaklah industri-industri di kawasan Semelaju. So kalau kita tak kurang pendidikan, jadi kita tak dapat peluang untuk sama-sama menjayakan hasrat kerajaan lah. Dan daripada itu pun kita akan meningkatkan ekonomi kita sendiri, terutamanya penduduk-penduduk di kawasan Semelaju. Kepada pengundi di kawasan saya, ingin saya berpesan jika diadakan pilihan raya nanti, saya mohon untuk semua pengundi-pengundi atau yang telah berdaftar, kita turun sama-sama dan undilah gabungan Parti Sarawak GPS, sebab parti inilah yang kita lihat mampu memperjuangkan, mempertahankan hak Sarawak.